Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi hari ini adalah hari ketiga dalam minggu ni. Abang harap cerita hari ini dapatlah menghiburkan, memberikan pengajaran. Dan kalau nak tahu, inilah pertama kali Abang dapat cerita daripada pengalaman seseorang yang dalam pekerjaan ni. Jadi abang tak tulis dalam tajuk kan, ada CP-CP je. Abang harap cerita ini dapatlah menghiburkan, dapat memberikan sesuatu lah untuk hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, pengalaman ini abang akan kongsikan. Tak boleh berlama-lama. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nak tahu, inilah pertama kali abang dapat cerita daripada seseorang yang pekerjaannya, tapi bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan ayahnya adalah seorang penjual barang-barang terpakai. Tapi sebenarnya lah, dia bukan menjual barang-barang terpakai. Bahasanya abang nak cari yang sesuai tu tak jumpa, tapi dia bekerja sebagai ayah dia bekerja sebagai pengutip sisa-sisa yang terbuang lah. Tapi kalau nak cakap pengutip sisa-sisa terbuang dan jual tu tak sedap sangat kan. Jadi kita perlu menghormati, carilah perkataan yang sesuai. Jadi abang kat sini ni abang gunakan penjual atau pengutip bahan-bahan terpakai. Itu lebih senang lah kita nak sebut, menghormati satu sama lain. Okey, cerita kali ini pengalaman disampaikan oleh Amin dan nama sebenar, berlaku pada tahun 1993. Hidup dekat KL ni, kata Amin. Dia duduk dekat KL. Memang sangat teruk lah dia kata. Bapa dia dengan mak dia berkahwin dalam usia yang dah tua dan dapat dia hanyalah satu-satunya adik-beradik dalam keluarga tu. Jadi dengan kata lain, inilah Intan, inilah Payung. Walaupun macam tu, Amin tak pernah mengambil kesempatan. Bukanlah nak bermewah-mewah. Jadi dia sedar mak ayah dia bekerja macam mana. Mak dia pula bekerja sebagai seorang pembantu kedai, yang bapa dia pula malam bapa dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, dan siangnya bapaknya bekerja sebagai seorang pengutip sisa-sisa bahan terpakai di kawasan tempat pengumpulan sampah. Tapi itulah abang nak cakap pun kena juga, sebab ini adalah susu galur ceritanya kan. Jadi dekat situ dia kata, pada waktu hari sekolah, balik daripada sekolah, ataupun waktu kalau dia sekolah petang, waktu pagi, dia akan tolong bapak dia pergilah ke kawasan tempat pelumpusan sampah, kutiplah barang-barang apa yang boleh. Lepas tu dia orang bawa pergi jumpa dengan orang-orang tertentu, lepas tu jual. Kadang-kadang ada kutip anak patung, kutip pasu bunga, kadang-kadang ada kutip barang-barang kulit. Jadi benda-benda tu semua boleh dibersihkan dan juga dijual dengan setengah harga. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menambahkan ekonomi keluarga kan. Dia selain daripada pekerjaan bapa dia sebagai seorang pengawal keselamatan. Abang bila dapat cerita ni, abang rasa macam kagum. Dua kerja dalam satu masa, dalam umur yang bukan lagi muda, disebabkan oleh tanggungjawab. Bapa dia ni mempunyai tanggungjawab yang sangat baguslah. Dia mempunyai menggalas tanggungjawab sebagai seorang ayah dengan sangat bagus. Itu dia punya kebaikannya lah yang abang nampak daripada situ. Tak kisahlah pekerjaan apa, orang sekarang ni kan banyak culas-culas kan. Okey, ceritanya sewaktu menjadi seorang pengutip barang-barang terpakai ni, memang banyak kejadian-kejadian pelik. Daripada email yang abang dapat, lebih kurang 7 kejadian pelik yang pernah dialami sewaktu dia mengutip barang-barang terpakai. Daripada 7 kejadian tu, abang hanya tapis 3 sahaja yang abang masuk dalam cerita. Cerita yang pertama ni ialah, bila satu hari, waktu tu pagi lepas-lepas hujan, dan waktu tu Amin berumur lebih kurang darjah 3 ke darjah 4, dia kata, pada tahun 1992-93 lah. Jadi dia pun ikutlah bapak dia macam biasa, naik motor tutut pergilah tempat pembuangan sampah dekat kawasan Kuala Lumpur ni kan, yang mana tahu-tahulah kat kawasan tu. Dia kata bukan dia seorang, ramai sebenarnya yang datang dekat kawasan tu untuk kutip barang-barang yang boleh dijual kemudian. Jadi bila sampai dekat situ, dia pun teruslah dengan menggunakan bakul yang bapak dia dah bawa,
Carilah barang apa-apa yang boleh dibersihkan dan dijual semula. Dalam banyak-banyak barang tu, macam-macam lah dia kata, dikutip. Macam yang abang beritahu tadi, asal nampak elok, kutip, jual. Jadi pada hari itu, diorang dapat banyak barang. Jadi disebabkan tu, dapatlah diorang balik awal. Datang lebih kurang pukul 8.30 ke pukul 9, pukul 11, pukul 10 dah balik dah sebab bakul dah penuh. Macam-macam barang yang dikutip untuk dibawa balik. Bila sampai dekat rumah tu, petang tu, Amin tak sempat nak pergi ke sekolah. Mak dia memang tak adalah jadi pembantu kedai yang ada dekat rumah tu, dia dengan bapak dia aja. Bapak dia tiba-tiba jatuh demam, sakit. Mula-mula batuk, lepas tu sakit, demam, badan panas betul lah. Mula-mula kan si Amin ni ingat itu benda biasa lah, sebab kita pergi ke kawasan-kawasan pelupusan kan, dengan udara yang tak berapa nak bersih. Jadi ada kalanya kalau kita terpegang sesuatu, benda tu ada kumannya, ada apanya kan. Jadi tengok bapak dia demam, mula-mula dia biarkan, dia okey lah. Dia kata dia jaga bapak dia, walaupun petang tu sepatutnya dia sekolah petang, tapi tak jadilah dia sekolah petang. Dia jadi jam 4 masa tu, lebih kurang lah. Jadi dia tak jadi sekolah petang, dia jagalah bapak dia sampailah mak dia balik. Bila mak dia balik, mak dia tengok bapak dia memang demam teruk, menggigil-gigil demam dia. Mujur yang bapak dia aja yang demam, dia kata bukan Amin yang demam. Tak adalah, dua orang demam serentak. Jadi bila bapak dah teruk sangat tu, malam tu bawalah pergi klinik. Bila bawa pergi klinik, biasalah, mestilah klinik pada waktu malam casnya lain sikit kan. Jadi doktor bagilah ubat demam, lepas tu adalah bagi antibiotik sikit. Lepas tu bawa lah balik rumah. Sampai dekat rumah, esoknya tak baik lagi. Bapak dia teruk, demam memang tak boleh nak cakap lah, dia kata. Demamnya menggigil-gigil. Lepas tu dekat badan dia muncul macam ruam-ruam, merah. Bawa sekali lagi pergi klinik kesihatan, pergi cek kat klinik kesihatan. Doktor pun bagilah ubat. Dah bagi ubat, letak krim, tak jalan. Sampaikan benda tu berlarutan 3-4 hari. Sampaikan mak dia terpaksa ambil cuti sebab nak jaga bapak dia. Sebab Amin nak kena pergi sekolah, takkan Amin nak cuti sekolah pula. Mak dia pula kerja memang gaji bayar hari. Betul lah, takut salah sebut abang ni. Jadi dengan kata lain, mak dia kena bercuti. Jadi jagalah bapak dia. Merah dekat bapak dia ni jadi macam mengelembung-gelembung tau. Jadi bawa pergi hospital lagi, cek hospital, bawa masuk dekat ward, siap warded 2 hari, keluar tak jadi apa-apa. Dah makan antibiotik, suntik semacam-macam benda, semuanya tak jadi apa-apa. Kejadian ni menyebabkan kejiranan diorang ni agak kecoh jugalah. Semua orang tahu tentang penyakit bapak dia ni. Datanglah seorang pakcik. Pakcik ni boleh dikatakan tahulah sikit tentang sembuh menyembuh ni. Lepas tu pakcik tu datang, pakcik tu kata, ini macam kena sembuh Pontianak, dia kata. Sebab dia punya merah-merah kulit dia tu lain, dia kata. Kau dah pergi cek kat hospital, dia kata. Dah pergi cek kat klinik? Dah cek kat klinik, dah cek kat hospital. Kata tak ada apa-apa. Cuma ada ruam-ruamnya je. Pakai krim tapi tak jalan, dia kata. Dah pergi suntik tak jalan, antibiotik dah bergetong-getong tak jalan juga. Jadi pakcik tu cakap macam ni, kalau orang Melayu kata benda ni adalah kena sembuh Pontianak. Sebab itu waktu mungkin mereka berada dekat kawasan pelupusan sampah kan, jadi kawasan tu mungkin ada makhluk-makhluk lain yang duduk bertenggek-tenggek, bertinggung-tinggung kat situ. Agaknya dia tengok anak beranak ni mengutip-ngutip barang-barang yang boleh dijual, disembunyi orang tu. Abang tergelak pula. Bukan nak tergelak, itu mula-mulanya Amin macam percaya dengan tak percaya lah. Waktu umur dah jam 4 macam tu kan, dia nak, Pontianak sembuh orang ke? Tapi bila dah pakcik tu yakinkan mak dia pun macam antara percaya dengan tak percaya. Jadi mak dia pun tanyalah macam mana nak ubat dia ni. Jadi pakcik tu cakap ubatnya senang aja, ambil daun sirih, gaulkan dengan air putih, gaulkan, lepas tu baca selawat Nabi, tepek-tepekkan lah dekat atas yang merah-merah mengelembung-gelembung air tadi tu. InsyaAllah dalam masa sehari baik. Itu adalah petua-petua, dia kata, orang kalau kena sembuh Pontianak. Lepas letak benda tu, sehari lepas tu bapak dia dah baik dah. Jadi Amin macam terfikir pada waktu tu, Pontianak boleh sembuh Sebenarnya dia sejenis penyakit kulit lah, yang abang faham lah, dia sejenis penyakit kulit, mungkin tak kena dengan ubat. Tapi kepercayaan orang Melayu kita kan, orang Asia, orang Melayu yang percaya yang Pontianak boleh mempunyai kelebihan untuk menyembuh, maksudnya menyebabkan kulit kita kena jangkitan. Jadi itu yang menyebabkan ceritanya jadi menarik, dan abang letakkan sebagai cerita yang pertama. Abang rasa sesuatu yang dekat dengan abang. Abang pun pernah dengar tentang sembuh Pontianak, walaupun tak pernah tengok, tapi pernah dengar. Jadi lepas letak
daun sirih dengan digaulkan dengan air, dia bacakan selawat Nabi, bapa dia pun baik semula. Jadi dia mula dah percaya, bukanlah percaya macam ada sesuatu pandangan Pontianak boleh menyembuh. Cerita yang kedua ni berlaku di antara tahun 90-an lah juga ke tahun 2000. Amin kata pada waktu ni dia sekolah menengah. Jadi dia kata bukan setiap masa dia akan pergi ikut bapak dia kutip barang-barang yang untuk dijual dekat kawasan tempat perusahaan sampah tu. Jadi selalunya dia akan ikut bapak dia pada hari Sabtu Ahad, sebab itu je lah yang waktu yang dia cuti, yang dia boleh ikut bapak dia. Dia tak pernah malu untuk mengaku dekat cikgu dengan kawan-kawan dia ni anak seorang pengutip barang-barang terpakai. Dia tak pernah malu, sebabnya dia kata dekat sekolah tu dia paling pandai sekali. Jadi orang selalu jadikan dia sebagai iktibar, bukan pengajaran, bukan sebagai contoh. Sebagai contoh, ini anak seorang pengutip sampah tapi pandai. Jadi dia kata itu kelebihan yang Allah berikan kepada dia lah. Jadi itulah setiap kali dapat keputusan peperiksaan, itulah jadi hiburan mak bapak dia. Okay, itu bukan ceritanya, baru nak masuk cerita ni. Tengah-tengah kutip satu hari tu, dia kata waktu hari Sabtu tak hari Ahad macam tu, kutip punya kutip, tiba-tiba bapak dia terkutip lah, terjumpa dengan satu bekas. Bila dia buka bekas tu, dalam tu ada gelang emas. Gelang tu kalau sekarang ni dia kata macam pulut dakap punya besar gelang tu. Jadi bapak dia pun ambil gelang tu, dah terbuang kan? Bukannya orang tak tahu siapa kalau nak pulangkan dengan siapa pun, kita tak tahu. Jadi bapak dia anggap itu macam rezeki keluarga lah kan. Jadi waktu tu pula memang dah nak masuk ke bulan-bulan bulan Ramadan, bulan-bulan raya. Jadi mungkinlah dia kata Allah nak bagi satu pertolongan lah pada dia. Jadi ambil gelang tu, bawa balik, lepas tu bersih-bersihkan, pergi jual gelang tu. Jangan disimpan lama-lama. Jual, dapat RM3,000. Zaman tu dapat RM3,000. Kalau sekarang mau RM20,000 dah harga dia kalau pulut dakap tu. Dapat RM3,000. Time tu lah beli baju raya. Padahal waktu tu belum puasa lagi. Beli baju raya, beli kelengkapan rumah, beli apa-apa lah yang ada. Tak terfikirlah benda tu halal ke haram, tapi dia anggap tu adalah rezeki yang Allah bagi kan. Dia jumpa dekat kawasan pembuangan sampah, nak buat macam mana? Jadi dah beli semua segala tu. Selang 3 hari lepas tu, tiba-tiba rumah dia orang dikejutkan dengan kedatangan seorang makcik. Makcik tu pula bawa BMW. Dan bukan makcik tu yang bawa, ada driver yang bawa. Dengan kata lain, yang datang tu bukan sebarang orang, memang orang kaya. Jadi makcik tu datang. Makcik tu waktu tu dia ada dekat rumah, hari petang-petang macam tu dia ada dekat rumah. Mak dia pun bawa balik daripada kerja, bapak dia pun ada. Jadi makcik tu tanya, nampak tak gelang emas begini-begini bentuknya? Mula-mula si bapak ni tadi memang tak nak mengaku, walaupun Amin kata memang itu adalah gelang yang bapak dia jual. Lepas tu bapak dia kata, tak jumpa. Dia kata, tak tahu kat mana, kenapa datang kat sini. Dia kata, dia kata ada orang bagi tahu bapak Amin ni ada gelang tu. Jadi takkan nak mengaku kan? Kalau mengaku mestilah dia beritahu kat mana gelang tu. Takkan nak cakap dah jual, duit tu dah digunakan. Takkan lah kan? Lagipun kita tak tahu tuan tu, perempuan tu, makcik tu adalah tuan gelang atau tidak. Tak tahu. Jadi buat senyap je lah, buat tak mengaku. Jadi bila dah macam tu, makcik tu pun balik lah. Macam muka dia macam hampa-hampa lah. Lepas tu malam tu pula bapak dia mimpi macam dikejar dengan harimau. Tapi besoknya tak ada apa-apa lah, setakat mimpi je kan. Selang 2-3 hari lepas tu, makcik tu datang sekali lagi. Dia kata dia nak cari gelang yang dimaksudkan. Dan ada orang bagi tahu yang gelang tu bapak si Amin ambil. Sebenarnya diorang ni semua dah keliru tau. Bapak dia tak pernah bagi tahu gelang tu datang daripada mana. Dia cuma jual dekat kawan dia. Kawan dia adalah Cina yang kedai emas kan. Lepas tu kawan dia pun tengok emas tu emas betul. Kawan dia pun tak pernah tanya daripada mana. Dia tahulah yang bapak si Amin ni adalah pengutip barang-barang terpakai. Tapi siapa yang bagi tahu? Takkanlah pakcik tu bagi tahu, pakcik Cina tu bagi tahu. Pelik kan dia kata. Jadi dia pun pelik-pelik. Jadi untuk kali kedua ni tetap juga siang bapak dia tak mengaku. Cumanya bapak dia tanya, kenapa puan 2 kali datang rumah kami dan cari gelang tu? Ada apa-apa ke gelang tu? Makcik tu cakap tak ada gelang tu tak ada apa-apa, okey je. Cumanya itu adalah pemberian suami dia, pemberian mak mertua dia untuk pusaka-pusaka, dia kata. Tetap untuk kali yang kedua ni bapak si Amin tak mengaku juga, sebab tak naklah nanti dia takut kalau dia mengaku makcik tu suruh dia tebus balik gelang tu dan dia terpaksa nak keluarkan duit. Nak cari daripada mana duit? Dah habis 3,000 tu digunakan.
Jadi kali yang kedua ni bapak tak tahu juga. Malam tu bapak dia mimpi kena gigit kakinya dengan harimau. Harimau putih. Harimau tu pula muka dia macam manusia. Bukan macam harimau biasa. Oh, jadi bila malam yang kedua ni bapak dia mimpi yang macam tu juga, dah agak pelik jugalah. Jadi bapak dia berbincang-bincang lah dengan mak dia, macam mana kita nak buat apa ni, rasa macam gelang ni ada sesuatu yang tak kena. Jadi diorang pun tunggulah. Bapak dia kata nak tak nak kita kena mengaku. Bapak akan mengaku dengan makcik tu. Kalau makcik tu datang sekali lagi, bapak akan cerita yang sebenar. Kalau dia minta ganti rugi, kita usahakan. Sebab kita dah tergunakan gelang dia. Bapak dia rasa dah tak sedap hati. Sebab dia kata risiko juga kalau tiba-tiba betul-betul muncul rimau depan rumah, ke dalam rumah, dia kokang je kita. Bahaya ke walaupun rimau tu nampak macam alam sebelah punya rimau. Kita tak boleh percaya sangat. Jadi selang seminggu lepas tu makcik datang sekali lagi. Tapi kali ni makcik tu tak datang seorang. Makcik tu datang dengan driver, dengan suami dia, dengan beberapa orang anak lelakinya. Kali ni tak naik BMW, naik kereta lain, Mercedes dia naiknya. Jadi dengan kata lain, ni bukan orang calan-calan, ni orang kaya ni. Lepas tu bila makcik tu datang, makcik tu tanya, betul ke awak tak pernah jumpa gelang saya? Last bapak dia beritahu macam ni. Bapak dia kata, saya akan beritahu tentang kedudukan gelang ni, tapi saya nak tahu kenapa puan dengan tuan nak sangat tahu tentang gelang ni. Sebelum apa-apa, makcik tu beritahu, jangan panggil kami tuan dengan puan, panggil kami datuk dan datin. Dengan kata lain, dia bukan orang sembarang. Walaupun tak pernah muncul dekat dalam surat khabar, ialah bukan ahli politik ke, bukan siapa-siapa, tapi tengok daripada gaya dengan bagnya, mengikut kata Amin, memang orang kaya. Jadi, oh ini datuk dengan datin. Dia tanyalah datuk dengan datin, kenapa nak sangat gelang tu? Kalau menipu, saya nampak macam menipu, dia kata, saya tak akan beritahu mana kedudukan gelang tu. Memang saya tahu mana kedudukan gelang tu. Akhirnya, diorang bongkar cerita. Ni peliknya cerita ni. Gelang tu adalah punca kekayaan keluarga tu. Gelang tu adalah hasil daripada keturunan. Maksudnya diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Mengikut kata makcik tu, gelang tu datangnya daripada mak mertua dia, iaitu mak kepada suami dia, mak kepada datuk lah. Dan gelang tu harus dijaga oleh setiap keturunan untuk mengekalkan kekayaan keluarga ni. Jadi dengan kata lain, setiap pada malam Jumaat dan tarikh-tarikh tertentu, gelang tu perlu dimandikan dengan air yang tertentu. Macam air jampi lah macam tu. Supaya gelang tu akan kekal bersinar dan memberi kekayaan. Astaghfirullahalazim. Abang tak boleh cakap memberi kekayaan. Supaya gelang tu, tak sedap pula kan. Gelang tu akan menjadi punca untuk mereka terus kaya. Sebenarnya semua daripada Allah Ta'ala. Cuma cara dia dah salah sikit lah. Dengar macam tu, bapak dia terus mengucap lah, Astaghfirullahalazim, istighfar. Kenapa jadi macam ni pula? Dangkal betul dia punya pengetahuan agama. Jadi bapak dia kata, kan berdosa benda tu, kita mengharapkan kekayaan daripada gelang. Tapi datuk dengan datin tu macam dah tak nak dengar lah. Sebab benda ni daripada keturunan kan. Jadi bila dah macam tu, dah tahu asal usul gelang tu, bapak dia tanya soalan yang kedua, kenapa pula gelang tu nak dijumpai, nak juga gelang tu. Dia kata sekarang ni company kami mengalami masalah yang teruk dan puncanya adalah gelang tu hilang. Gelang tu telah dicuri oleh seseorang yang daripada kalangan keluarga kami. Dan sebenarnya gelang tu ada penjaganya, dan penjaga tu yang beritahu pada kami berdua yang encik sebenarnya yang ada gelang tu pada encik. Jadi bila dah puan dengan datuk dengan datin tu berterus terang, jadi si bapak ni tak boleh nak cakap tak adalah sebab gelang tu ada penunggu kan, penunggu tu dah bagi tahu kan, takkan kita nak kata tidak macam tu. Jadi bapak dia kata sebenarnya puan datuk datin, gelang tu saya dah jual. Dia takut juga waktu dia beritahu tu, takut juga mampu matilah. Dia kata memang kena ganti rugi, tapi tawakal je lah. Bila dengar macam tu, terus datuk dengan datin dia cakap, kat mana kau jual gelang tu? Tak apa, tak payah ganti rugi. Kita orang kaya, kita orang boleh tebus balik. Cuma nak beritahu kat mana je gelang tu. Lepas tu sampailah dia, bapak ditunjukkan kat kedainya, sampailah kat kedai tu, ditebus balik gelang tu dan dapat gelang tu. Dan datuk dengan datin tu pun pergilah daripada situ dengan ucap terima kasih. Dia kata apa-apa bantuan, kalau nak minta bantuan datang dekat dia.
dia akan bantu. Sebab bagi gelang tu, temukan dia semula dengan gelang tu. Sebab gelang tu yang katanya menyebabkan keluarga dia apa-apa pun Allah Ta'ala lah kan. Tapi dia percaya, bukan abang percaya, yang gelang tu adalah punca kekayaan. Pelik kan cerita dia? Tak ada hantu kan? Tapi pelik kan? Itulah, manusia pun pelik-pelik. Jadi itu dia sejak daripada tu bapak dia rasa macam bersyukur jugalah. Next time kalau jumpa benda-benda emas, tak payahlah kita ambil, kita biarkan aja. Takut kan benda tu ada penunggu ke apa, kita lah huru-hara kan. Cerita yang ketiga ni adalah cerita penutup, dan ni adalah cerita terakhir macam mana bapa si Amin ni berhenti bekerja sebagai seorang pengutip barang-barang terpakai yang untuk dijual untuk dapatkan duit. Waktu ni kejadian ni Amin ada dekat universiti. Jadi dia kata dekat universiti pun dia buat 2-3 kerja semata-mata kan. Ambil pula kos kejuruteraan dekat UTM Skudai. Lepas tu dengan susahnya, dengan perbelanjaan dekat Johor kan tinggi juga kan, sebab dia dekat dengan Singapura kan. Jadi dia kata dia tak berani nak minta duit dengan bapa dia, tapi tetap juga bapa dia ulurkan duit. Kata tak cukup duit, ulurkan duit. Walaupun pada waktu tu Amin sambil kerja, sambil belajar, buat 3 kerja, jaga cyber cafe lah, jual lakso lah dia kata. lakso yang abang rasa macam tu lah. Kalau salah sebutan nanti beritahu abang ya. Jual lakso lah untuk tak nak bagi menyusahkan mak ayah. Dia bagi duit kat bapak dia bagi duit kat dia. Jadi dia cakap dengan bapak dia, berhentilah cari barang-barang terpakai, tak payah kerja lagi lah. Dia pun dah nak habis belajar ni, dia akan tanggung keluarga ni. Dia kata jangan risau, doakan dia je, dia kata. Tapi sebagai seorang bapak yang sangat bertanggungjawab, bagus kan? Abang pun terharu dengan bapak dia macam tu. Abang akan jadi bapak yang bagus kalau abang jadi bapak. Amin. Jadi bapak abang pun hebat. Mak bapak abang pun hebat, buat memang banyak berusaha. Mak bapak kita semua hebat lah dengan berusaha membesarkan kita semua kan. Sambung cerita. Okey. Jadi dia kata, dia pesan dengan bapak dia, tak payahlah cari-cari lagi. Tapi bapak kan dia terus juga cari. Pada satu hari tu dia dapat telefon. Waktu tu dia dah kertas-kertas terakhir lah peperiksaan dekat universiti. Memang dah nak habis dah ni. Dia kata dah tahun 4 ni, tahun 4, tahun 5 macam tu. Dah nak habis. Dapat dah telefon, bapak dia demam teruk. Jadi dia pun balik tengok bapak dia memang demam. Demam bapak dia ni memang bukan demam biasa. Orang kata demam ni sambil menggigil-gigil. Jadi dalam otak dia mungkin dia terfikirlah, dia kata mungkin disebabkan oleh bapak dia pergi cari barang-barang terpakai tadi kan. Barang-barang terpakai, sebabnya bila dia sampai dekat rumah, dia tengok ada barang-barang terpakai dekat luar rumah tu masih belum dibersihkan, masih ada dalam bakul-bakul. Jadi dalam otak dia mungkin bapak dia terkena jangkitan kuman apa, jadi bawalah pergi ke hospital ni. Bila bawa pergi hospital, bapak dia ditahan wad. Jadi bapak dia ditahan wad, yang patutnya dia nak jaga, mak dia pula gigih nak jaga. Dia dah cakap dengan mak dia, mak duduklah rumah, mak biar dia jaga. Tapi mak dia gigih nak jaga sebab mak dia kata dia ni belum habis peperiksaan lagi. Jadi bolehlah duduk rumah, boleh baca, mengaji ke apa ke, mentelaah ke, biarlah mak dia yang jaga. Jadi bila dah mak dia berkeras nak jaga sampai berleleh-leleh air mata mak dia nak jaga, tak apalah, Amin kata dia duduk rumah lah. Waktu dia duduk rumah ni lah yang dia mula-mula pada malam pertama yang dia duduk rumah tu, malam tu sebenarnya dia dah rasa tak sedap tau. Dia rasa macam ada sesuatu yang dekat barang-barang yang terpakai yang bapak dia letak dekat luar rumah. Malam tu dia bangun nak minum air. Entah kenapa dia kata panas betul malam tu. Waktu dia bangun nak minum air tu, dia pun entah gerak hati dia pergi selak langsir dekat rumah kampung ni, rumah kampung. Dia selak langsir, dia tengok dekat kawasan depan rumah, dia nampak dekat atas timbunan bakul barang-barang terpakai tu, macam ada seorang lelaki tua duduk dekat situ. Mula-mula diingatkan orang, sebab mungkin awang datang nak merehatkan badan. Jadi dalam keadaan gelap-gelap, dia pun biar je lah, tutup langsir. Lepas tu tidurlah, sambung tidur balik. Bila besok paginya dia bangun, dia tengok dekat dalam rumah dia ada tapak kaki lelaki. Ada tapak kaki yang besar dan bentuknya macam tapak kaki lelaki. Dalam hati dia, rumah aku dimasuki pencuri ke apa? Tengok, cek semua tingkap pintu, tak ada tanda-tanda seperti orang masuk. Pelik juga, dia kata. Jadi dia diamlah. Dia pergilah melawat bapak dia besok. Lepas tu dia cakap dengan mak dia, tak apalah, mak dia dah 2 malam jaga, minta dia yang jaga pula. Mak dia mungkin dah tua sangat, dah penat. Jadi malam yang kedua dia yang jaga. Mak dia duduk rumah. Bila besoknya mak dia datang hospital, mak dia beritahu, malam tadi rumah kita ada orang lelaki duduk jalan-jalan dalam rumah. Mak menggigil-gigil, kata mak takut, mak yakin tu perompak. Jadi bila dia dengar cerita daripada mak dia ni, dia macam terfikir, mak, dia kata, malam tadi saya pun ada orang
berjalan-jalan dalam rumah. Dia kata sebab berdasarkan daripada tapak kaki. Mak dah cek tak pintu dengan tikap semua, dah cek dah, semua tak ada yang terbuka. Tak tahulah kenapa mak dengar ada orang jalan-jalan dalam rumah kita. Rumah papan kan, kalau ada orang jalan bunyi kik 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 macam tu kan. Jadi mak tak yakin ada orang jalan-jalan dalam rumah kita. Jadi bila dengar macam tu, si Amin pun rasa macam khawatir jugalah kan. Dia khawatir kalau betul-betul perompak masuk dalam rumah mak dia, nak kena pepah mak dia. Mak dah lah satu mak dah tak ada yang digantikan mak ayah ni. Jadi dia cakap dengan mak dia, tak apa mak, dia kata malam yang seterusnya mak tak payah jaga, saya tak payah jaga, kita duduk kat rumah berdua, sebab bapak dia ni memang kena warded lah, panasnya tak turun-turun. Bila dekat rumah tu, malam tu dia orang tidur dua beranak satu bilik. Jadi pada malam tu mak dia tidur, Amin tak tidur. Dia pun buka lah buku, mentelaah lah, sebab exam belum habis lagi kan. Mentelaah ni, tengah-tengah dia mentelaah, dia dengar dekat dalam rumah dia ada orang berjalan. Dia yakin bukan orang tapi benda lain. Sebabnya dia tak nampak pun ada bayang-bayang orang, tapi bayang-bayang kaki. Tapi melalui celah pintu bilik yang dia nampak lelaki berjalan, lelaki tua berjalan dekat dalam rumah dengan mengeluarkan bunyi seperti memijak papan-papan yang dah longgar. Cumanya bila dia tengok bahagian kakinya tak jejak ke tanah, maksudnya tak jejak ke lantai rumah. Dengan kata lain, itu adalah bukan manusia. Dia tutup pintu balik, dia relax, dia terus baca salawat Nabi, Allahu Akbar semualah. Jadi bila esoknya dia cerita dengan mak dia yang memang dia jumpa orang yang berjalan dalam rumah, mak dia terus cakap, benda ni mak dah tak sedap lah sejak bapak dia bawa barang-barang yang bapak dia jumpa. Jadi macam terfikir tau, satu benda yang tiba-tiba terfikir, kata Amin. Dia pun check lah barang-barang yang bapak dia bawa balik, yang masih lagi belum dikemaskan, dibersihkan. Kali ni bapak dia bawa balik banyak barang-barang kulit. Tali pinggang, beg kulit, beg tangan kulit, lepas tu ada jaket kulit. Bapak dia bawa ambil daripada tempat terpakai tadi lah, tempat pembuangan. Oh, dia pelik juga, jangan-jangan datang ni daripada sini kot. Dia punya gerak hati macam tu. Jadi dia cakap dengan mak dia, mak apa kata barang-barang ni semua kita pulang balik dekat tempat dia. Mak dia kata okey lah, pulang je lah, sebab bapak dah sakit kan, nak uruskan benda ni pun dah tak sempat. Lagipun dia masih lagi ada duit, sebab dia kata dia kerja part time. Baik, hari tu dia naik motor, dia pergilah pulangkan balik benda-benda yang dia ambil tu dekat bapak dia ambil tu dekat kawasan pelupusan tu. Sebab dia tahu kat mana bapak dia selalu cari barang. Lepas dia pulangkan, dia balik je dekat rumah, tengok mak dia dah siap-siap nak pergi hospital. Mak dia kata, jomlah kita tengok ke bapak kau kat hospital, sebab waktu melawat petang kan. Bila sampai dekat hospital, tengok bapak dia punya lebih senam, dah sihat. Jadi dia pun pelik. Tadi sepanjang minggu tu demamnya menggigil, lepas tu sekarang datang dah sihat. Dia tanya dengan bapak dia, betul ke sihat ni? Nurse ambil keputusan, doktor semua ambil darah, semua kata doktornya okey. Jadi dia terfikir, dia tanya dengan bapak dia, bapak ambil ke barang-barang tu dekat dapat tempat pelupusan tu? Dia kata dia ambil. Tapi kali ni dia ambil kulit, sebab orang yang selalu dijual barang-barang terpakai tu minta dicarikan barang-barang kulit. Jadi bapak dia pun carilah ke kawasan pelupusan tu barang-barang kulit. Lepas tu dia ceritalah yang dia jumpa lelaki tua dekat kawasan kulit tu, duduk dekat situ pada satu malam. Mak dia pun ceritalah macam tu lah. Tu dia pun cerita lagi sekali yang ada orang berjalan-jalan dekat rumah malam tu. Jadi bapak pun terfikir, mungkinlah ada salah satu barang yang bapak dia ambil tu ada penunggu ke, ataupun benda-benda macam tu kan. Jadi lepas dia pulang ke, bapak dia sihat betul, dia kata. Wah, dia pun kagum lah. So pula tak. Jadi terlepas pula bahasa Inggeris, tak sedap lah kita cerita Melayu kan. Jadi dia kata, hati-hatilah, dia kata, kalau nak ambil barang-barang pun, walaupun dah dibuang, kadang-kadang ada sesuatu yang menunggu padanya kan. Dan sekarang dia pun dah berumah tangga, dan dia pun dah ada anak bini. Bapak dia pun dah umur 80 tahun, dah tua dah. Mak dia pun dah umur 70 lebih, dan mak bapak dia tinggal dengan dia. Bapak dia masih lagi sihat, cergas, dan bapak dia ada satu sifat lah, tak susah sangat
kalau cucu-cucunya tak habis makan. Macam jadi marah je. Dia kata, orang susah dulu, makan susah, jangan membazir-bazir. Jadi kalau anak-anak dia ni sikit-sikit nak tukar kasut, sikit-sikit nak tukar kasut, tu orang marah betul, dia kata. Sebab dia kata, jaga barang-barang ni. Kita orang bukan orang senang. Padahal pada waktu tu dia kata, waktu sekarang lah dia kata, Amin kata waktu sekarang dia memang cukup senang. Dia seorang engineer, pada masa yang sama dia ada buka kedai, ada produk-produk yang dijual, maksudnya barang-barang yang dijual. Bini dia pula suri rumah, dia kata dia memang senang sangat, Alhamdulillah. Dia kata dia pun dah ada rumah semedi 2 tingkat, dah tak duduk lagi lah dekat kawasan kampung, ataupun lupa nak cakap tu kawasan kalau kat Kuala Lumpur tu dikira kawasan, apa nak cakap, bahasa Melayunya abang lupa, tapi dipanggil slum area. Kalau salah nanti betulkan apa ya dalam bahasa Melayu, nanti betulkan lah. Jadi dia dah tak duduk kat situ lagi. Kawasan kampung tu pun dah tak ada lah, dah dimusnahkan, dah dibangunkan dengan bangunan tinggi, dia kata. Tapi dia tak beritahu kat abang lah bangunan apa yang dibangunkan kat kawasan perumahan lama dia. Rumah biasalah, rumah-rumah slum area. Dan dia kata dia sekarang duduk rumah semedi, dan dia ada pesanan, anak orang pengutip sampah tak semestinya tak boleh berjaya. Jadi itu dia punya kata-kata semangatnya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Ceritanya memberi iktibar dan pengajaran, membuatkan abang rasa bersemangat. Jadi sebagai seorang pengutip sisa-sisa terbuang yang nak dijual pun mempunyai pengalaman. Ini kali pertama tau abang dapat cerita daripada sini. Email lah orang hantarkan. Menarik kan? Tak pernah kita dengar cerita daripada orang yang mengutip sampah yang ada kisah di sebaliknya. Jadi macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama, abang nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-13, yang mana jatuh pada 15 hari bulan 1 hari itu kepada Encik Suhiram Juahir. Encik Suhiram Juahir dan Puan Farah Husin. Yang mana perkahwinan mereka berlangsung 13 tahun yang lepas pada 15 hari bulan 1. Dan pada masa yang sama juga pada 24 hari bulan 1 adalah birthday Encik Suhiram Juahir. Jadi dekat sini JSPL ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga kekal bahagia hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat menyambut ulang tahun hari jadi buat Encik Suhiram. Semoga Allah sentiasa merahmati dengan memberikan rezeki yang melimpah ruah, umur yang panjang dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang kakak yang bernama Fa. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat adiknya yang bernama Fairuz Husin, yang mana hari jadinya jatuh pada 15 bulan 1, genap umur 33 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat adik tersayang, semoga Allah merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan dan memberikan umur yang diberkati. Dan ucapan yang ketiga datangnya daripada Puan Az-Zahra Haddad. Tapi ini bukan ucapan hari jadi. Dia nak kita semua, mintalah daripada kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat adik ipar dia yang bernama Puan Rogayah Khalil, yang telah pun berhijrah ke negeri abadi pada 8 hari bulan 1 yang lepas. Jadi sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah buat Puan Rogayah Khalil. Semoga ditempatkan di kalangan yang beriman dan ditempatkan di taman-taman syurga. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Kak Wani. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak bongsu dia, iaitu Keisha Lirtiza, yang mana hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 1, genap umur 14 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Dengan ucapan tambahan, jangan tinggal solat, jangan tinggal mengaji. Jadi daripada JSPL abang ucapkan buat Keisha selamat hari jadi, semoga Allah sentiasa merahmati.
Dan yang terakhir daripada JSPN, nak ucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Faiz Omar yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 1 yang akan datang. Dia dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati Allah, dan selamat hari jadi, semoga Allah sentiasa merahmatimu. Dia kata dia tak pernah kena wish hari jadi. Jadi marilah kita sama-sama wish buat Muhammad Faiz Omar, semoga Allah sentiasa memberikan yang terbaik. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Kali ini pun ceritanya, tanya bang, hantunya mana? Hantunya tak ada. Tapi ceritanya memberi pengajaran, terutama cerita yang kedua dengan yang ketiga. Cerita pertama pun menarik juga. Jadi hingga berjumpa lagi pada hari Khamis dengan cerita yang berbeza yang abang akan sampaikan supaya kita dapat iktibar pengajaran. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.